Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok Tuan Nizam Malik. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan sudi untuk join sesi live saya pada tengah hari ini. Okay, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, dan seperti biasa kita akan live di Facebook dan juga di TikTok pada pukul 12 tengah hari Isnin sampai hari Khamis. Okay, so hari ni hari Selasa. Okay, so hari ni hari Selasa. Okay, jadi kita boleh live hari ni pukul 12 sekarang. Okay, alright. So, siapa yang bersama dengan saya, anda boleh say hi dulu dekat ruang komen. Okay, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okay? Alright, dan okay, anda boleh komen di ruangan komen, okay? Okay, right. So, topik kita hari ni apa? Okay, hari ni topik kita adalah berkaitan dengan income, okay, dalam saham ni. Okay, dan kita akan fokuskan income dalam saham ni melalui dividen. Okay, berapa income yang kita boleh buat dalam saham ni. Okay, alright. So, berapa ramai daripada anda dah ready untuk sesi live ni? Okay, so kalau anda dah ready, komen ready di ruang komen. Okay, dan kita akan start sebentar sahaja lagi. Boleh ke boleh? Cepat, komen. Okay, alright. Okay, alright. So, sekejap saya nak tengok saham sekejap. Okay, alright. Siapa yang bersama dengan saya nak tengok dulu dekat ruangan komen. Kita ada Khairul Anam is watching. Saya ingat sikit kamera saya ni. Okay, right. Jet versus Tempur is watching. Syarizal bin Syamsuddin, Mahathir Muhammad Tajuddin, Jenal Jaitil, Ahmad Faizal, Eja Azija. Assalam coach. Okay, apa khabar? Eja Azija, selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan batin. Masih beraya lagi masih beraya lagi kita. Okay, alright. Ateng CR Lee is watching. Lan Minin ready. Zairi assalam tuan. Waalaikumsalam warahmatullah. Joruting G2 is watching. Okay, alright. Dekat TikTok siapa yang bersama dengan saya? Okay, Muhammad Yusof, wassalam tuan. Razali Jali, assalamualaikum. Tian M, Ifa, hi Tian M. Pian TBH, selamat tengah hari. Spat hari ni tuan, rambut baru ke? Baru gunting rambut 2 hari lepas. Okay, right. Sukiano Launa, sedia Tian M. Nastia Majamudin, assalamualaikum tuan. Raf, salam tuan. Isnur Syaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Okay, sekiranya anda sedang menonton secara live, bantu saya untuk klik button like, klik button love dan juga klik button share. Okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live kita pada hari ni lah. Okay, so seperti biasalah dalam live saya akan sharekan dengan anda berkaitan dengan ilmu saham. So, kepada anda yang berminat tentang pelaburan saham, okay, siapa-siapa yang berminat nak menceburi dunia saham, nak jadi seorang pelajar dalam saham ni, okay, nak belajar macam mana nak bermula dalam saham, okay, anda boleh follow dalam live saya, okay, dan saya akan share insyaAllah sebanyak mungkin ilmu dan pengalaman saya. Okay, semoga anda dapat pengetahuan lah tentang saham ni. Okay, alright. So topik kita sekali lagi topik kita adalah berkaitan dengan pelaburan saham. Dan dalam sesi semalam saya dah share dengan anda berapakah income yang kita boleh buat dalam saham ni, okay, sebagai seorang pelabur dan trader saham. Okay, so semalam saya dah share dengan anda, okay, ada 2 cara jana wang dari saham. Okay,
Okay, iaitu yang pertama melalui dividen. Okay, dan yang kedua adalah melalui capital gain. Okay, jadi hari ni saya nak buat sedikit perkiraan dengan anda. Okay, dan saya nak kita sama-sama belajarlah macam mana cara untuk mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan melalui saham, dan kalau kita nak buat income melalui dividen lah. Okay, jadi kalau anda dah ready, komen ready dekat ruangan komen. Okay, kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Boleh? Okay, right. Dindan Ibnu Jaafar. Okay, Rafa. Salam tuan. Okay, Kakak Rots busy dah join. Okay, right. Terima kasih kerana menonton secara live. Yes, Ustaz Ilin Aminin. Dividen dan capital gain. Betul. Okay, so hari ni kita nak cerita in greater detail tentang dividen. So kalau anda ada soalan berkaitan dengan macam mana nak jana pendapatan melalui saham ni melalui dividen, okay, so jom kita belajar sama-sama hari ni. Okay, alright? Okay, alright. Naba Al-Hajj baru join. Okay, alright. So jom. Siapa yang baru join, so jom. Okay, so dekat depan saya ni ada whiteboard putih. Okay, so kita boleh belajar. Kita nak belajar kira-kira sikit lah berapa income yang kita boleh buat dalam saham. Okay, alright. So di hadapan saya ni, kejap di hadapan saya ni ada laptop saya. Okay, di hadapan saya ni ada laptop saya. Jadi saya buat kajian sedikit. Saya tengok counter dekat sini menggunakan platform KLSE Screener. Okay, so kita boleh buat kajian lah. So kalau anda boleh nampak dekat sini. Oh, ni apa ni? Kita nak pergi dekat KLSE Screener sekejap. Susahnya. Okay, kita nak pergi dekat KLSE Screener. Okay, alright. So kita boleh gunakan KLSE Screener dekat sini. Okay, untuk kita lihat tau. Okay, kita boleh kaji, okay, dekat dalam Bursa Malaysia ni, kaunter-kaunter saham dalam Bursa Malaysia kita boleh tengok berapa banyak dividen yang diberi kepada pemegang saham. So semalam saya ada cerita yang kita boleh buat duit dari dividen, dan kita kena kaji dulu sesuatu saham tu dia bagi dividen berapa kali setahun dan berapa banyak dividen yang kita boleh dapat daripada sesuatu saham syarikat tersebut. So inilah kita sebut saham, inilah kita sebut sebagai kajian yang kita buat sebelum kita membeli apa-apa kaunter saham lah. Nampak ke? Okay, nampak lah, lebih kurang nampak lah. Okay, alright. So dalam KLSE Screener ni kita boleh tengok semua data berkaitan dengan prestasi perniagaan syarikat. Alright, dan kemudian kita boleh juga tengok syarikat tu bagi dividen berapa banyak lah. Okay, so dah ready tak ni? Ada tak yang dah ready? Kalau dah ready, komen ready. Okay dah. Yang dekat TikTok dah ramai yang komen ready. Okay, dan tak sabar lagi nak belajar. Okay, dekat Facebook komen ready cepat. Okay, right. So saya nak share dengan anda beberapa perkara, okay, tentang dividen ni. Macam mana kita buat duit melalui dividen. Okay, boleh nampak tak saya tulis ni? Nampak ke nampak? Harap anda nampak. Okay, nampak tak? Macam tak berapa jelas kan? Okay, sekali lagi. Okay, saya pakai warna hitam, nampak tak? Saya tulis dividen kan, nampak kan? Okay, alright. Kalau tak nampak macam biasalah buat-buat nampak. Okay, alright. So dividen kan? So macam mana kita nak buat duit melalui dividen? Okay, first kali kita kena kaji saham tersebut lah. So kita kaji dekat KLSE Screener. Okay, dan kita boleh tengok sesuatu syarikat tu dia memberikan dividen ataupun tidak lah. Ayim penyayang, nampak tuan, terbaik. Okay, terbaik. Okay, right. So saya nak bagi anda beberapa tips lah. Macam mana biasanya kita akan tengok sesuatu syarikat tu dia memberikan dividen yang baik ataupun tidak. Okay, nombor satu kita akan, bila kita buat screening counter. Okay, dekat TikTok ni tak nampak saya. Sekejap jangan tercabut tripod saya ni. Kejap, okay. Boleh kot? Okay, lebih kurang lah Okay, alright. So, nombor satu, biasa kita akan tengok dividend yield. Dividend yield. Ataupun kita sebut DY. Dividend yield. So, dividend yield ni, okay, dia akan menunjukkan berapa jumlah dividen yang dia berikan kepada pemegang saham berpandukan kepada harga saham syarikat tersebut lah. Okay, jadi biasanya kalau saya kan, dividend yield saya akan cari kalau boleh dia lebih daripada 5%.
Dia kalau lebih daripada 5%, saya akan regards dia sebagai memberikan dividen yang besar jugalah kepada pemegang saham. So lagi besar dividen, lagi baguslah saham yang diberilah. Okey. Yang nombor 2, apa yang kita akan tengok bila kita nak mengkaji sesuatu syarikat tu memberikan dividen yang banyak ataupun tidak. Okey. So kita akan tengok dia punya prestasi perniagaan syarikat. Okey, sebab syarikat ni dia bagi dividen. Dia boleh bagi dividen sekiranya syarikat tu menjana keuntungan daripada perniagaan dia lah. Okay, so jadi kita kena tengok dia punya quarter report. Quarter report. Okay, quarter report. Okay, so bila kita tengok quarter report, okay, kita boleh tengok dia punya turnover. Turnover ni dia punya sales, dan kita nak tengok juga dia punya net profit. Dua data ni biasanya kita akan tengok dalam quarter report. Okay, dan kita nak tengok performance ataupun prestasi perniagaan sesuatu syarikat. Okay, so kita tengok quarter report, tengok turnover dengan net profit. Kita kalau boleh kita nak tengok dari quarter ke quarter syarikat tersebut menjalankan perniagaan yang menguntungkan. So dia sentiasa buat bisnes yang duit masuk, lepas tu keuntungan juga dia meningkat, bertambah. So itu adalah kriteria yang kita akan tengok dalam syarikat counter-counter yang kita nak beli untuk dividen kan. Jadi macam tu. Okay, so yang ketiga, okay, apakah yang kita akan tengok? Kita akan tengok kekerapan pemberian dividen. Okay. So kita nak tahu juga sesuatu syarikat tu dia bagi dividen berapa kali setahun. So macam saya katakan, ada syarikat yang memberikan dividen sekali setahun. Ada syarikat dia bagi dividen 2 kali setahun. Ada syarikat dia bagi 3 kali setahun. Dan ada syarikat yang memberikan dividen sampai 4 kali setahun. Okay, so of course kita bila nak beli saham dividen, kita nak cari counter yang memberikan dividen yang banyak dan kerap dalam setahun. So banyak tu kita tengok dekat dividen yield. Okay, dia lagi tinggi lagi bagus. Dan kekerapan tu kita boleh tengok dekat dalam KLSC screener ni, kita boleh tengok dia bagi dividen dalam setahun tu dia bagi berapa kali. So kita kena kira lah. So kita kena kira berapa kali dia bagi dividen setahun. Okay, dan cuma anda kena faham, because of dividen ni dia beri based on prestasi terkini perniagaan syarikat. Jadi kalau katakan sesuatu syarikat tu sebelum ni dia bagi dividen 4 kali setahun, 4 kali setahun, tetapi yang terkini dia punya perniagaan syarikat dia tu mengalami kejatuhan. Contohnya syarikat tersebut bisnes dia problem, dia menyebabkan dia punya pemberian dividen mungkin berkurang. Okay, jadi kita kena aware bila kita nak invest dalam sesuatu syarikat yang untuk tujuan dividen, kita kena sentiasa monitor saham yang kita beli tersebut, dan kita kena faham yang dividen ni bukan jaminan, bukan semestinya dia bagi. Bukan mesti syarikat mesti bagi dividen. Dia bergantung kepada prestasi perniagaan syarikat. Sebab itulah, okay, turnover ni adalah sangat penting. Okay, quarter report ni kita kena baca. Setiap 3 bulan dia akan keluar quarter report. Okay, jadi kita kena monitor at least setiap 3 bulan untuk tengok prestasi perniagaan syarikat tersebut. Okay, jadi so far boleh faham tak apa yang saya kongsikan ni? Kalau faham, cuba komen faham dekat ruang komen. Saya nak tengok sikit. Faham ke faham? Alright, Mr. Smile terbaik TNM. Okay, Syafiq Amni is watching. Kalau anda sedang menonton secara live, bantu saya untuk klik button share. Share ke wall Facebook anda, share ke mungkin dalam WhatsApp group family anda. Okay, share sahaja. Okay, semoga lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada sharing saya. Okay, alright, Mr. Smile baru join tapi faham. Okay, alright, baik, terbaik. Okay, so bila kita tengok kriteria ni kita kaji, so kita kena pilih satu counter saham yang untuk dividen lah, untuk kita target untuk dividen, which is based on this criteria. Okay, dan kalau saya tambah lagi yang keempat, okay, saya dah ada idea sikit. Okay, saya ingat, okay, kalau boleh harga saham yang kita beli tersebut, dividen tu kalau boleh dia bawah RM1. Kalau boleh. Sebab okay, saham dividen ni kita punya target, kita nak kumpul sebanyak mungkin unit saham. Jadi bila harga saham dia mahal, kita akan dapat sedikit unit saham. So game plan kita adalah kalau boleh cari counter yang bawah RM1, tetapi fundamental dia bagus, dividen yield dia tinggi, dan dia punya kekerapan pemberian dividen dia banyak kali. So kalau kita dapat jumpa counter macam ni, maka kita boleh plan pembelian saham dividen kita. Kita nak kumpul sebanyak mungkin unit. Kejap lagi saya akan tunjukkan kepada anda macam mana kita nak kira berapakah
dividen yang kita boleh dapat dengan pembelian saham. Okay, berapa ramai daripada anda nak belajar? Siapa nak belajar, cepat join sesi live ni. Okay, so saya share dengan anda macam mana cara kita nak kira berapa income kita dalam saham ni sekiranya kita menjadi seorang pelabur saham. Okay, boleh? Syazwan Sazali, contoh counter boleh share tuan? Tak boleh. Tak boleh share. Counter saham anda kaji sendiri. Okay, saya beritahu anda boleh kaji dekat KLSE Screener. Okay, anda boleh buat kajian. Okay, based on kriteria-kriteria ni lah. Nanti anda pergi kaji sendiri. Dalam saham, kita kena kaji sendiri. Kita kena belajar cara buat kajian saham. Okay, lepas tu kita kena buat keputusan sendiri. Kita tak boleh ikut-ikut orang. Okay, so saya ajarkan anda cara. Okay, ibarat macam ni lah. Kalau kita nak bantu orang kan, contoh. Okay, ada orang dia akan bagi ikan, makan ikan, makan kan. Tapi ada orang dia bantu orang dengan memberikan joran. So bagi joran tu, orang tu boleh pergi tangkap ikan. So lagi banyak ikan dia boleh tangkap. Okay, so kalau kita bagi ikan sehari ni je, esok kita kena bagi lagi. So sampai bila kan? Tapi dengan adanya joran, okay, dia boleh pergi tangkap ikan setiap hari, okay, ataupun sampai bila-bila. So sama juga bila saya berkongsi ilmu ni, saya harap okay, anda gunakan ilmu ni untuk anda punya aktiviti pelaburan dan trade saham anda supaya anda tahulah apa yang anda kaji. Sebab ramai orang dekat luar sana masuk ke pasaran saham tanpa ilmu. Dia tak tahu apa yang dia buat dalam saham. Dia berharap dapat buat keuntungan dan dia main cuba-cuba. Okay, jadi itulah masalah yang dihadapi oleh ramai orang dalam saham ni. Okay, jadi saya percaya okay, ilmu ni perlu dikongsikan. Okay, jadi saya buat sesi live macam ni secara percuma. Okay, untuk sesiapa yang berminat, okay, boleh dapat manfaat. Okay, boleh semua? Alright. Aida Naida. Alhamdulillah. Dah 2 kali dapat dividen dari kaunter di bursa. Saya ikut kriteria yang tuan tunjukkan tadi. Alhamdulillah. Berikan tepukan kepada Aida Naida kerana berjaya dapat dividen. Dah 2 kali dapat dividen. Okey, jadi bila anda ada ilmu tentang saham ni, tak kisah apa yang berlaku dekat luar sana, yang penting anda beli kaunter yang betul, anda bertindak dengan cara yang betul dan anda faham risiko apa yang ada dalam saham ni. Okay, insyaAllah anda boleh menjana pendapatan. Okay, so yang bestnya dalam saham ni, kalau kita dapat dividen, ibarat macam kita berhari raya. Sebab tu saya kata, okay, kekerapan pemberian dividen ni kita nak cari kaunter dividen yang beri dividen tu banyak kali setahun. So bayangkan, setiap kali syarikat beri dividen, ibarat kita berhari raya. So saya nak tanya anda, okay, anda suka hari raya sekali setahun ke? Ataupun raya 4 kali setahun? Mestilah nak raya 4 kali setahun kan? So, macam mana caranya? Kita cari kaunter yang memberikan dividen sampai 3 ke 4 kali dividen setahun. Okay, so ada tak kaunternya? Pergi cari dekat dalam kajian saham anda. Okay, alright. Zekri Musa, selamat Hari Guru TNM. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Kak D, Assalamualaikum tuan. Saya pun dapat dividen. Okay, alright. Tahniah Kak D. Okey, Ayim Penyayang dah merasa 6 kali dividen ikut kriteria yang tuan bagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Beri tepukan sikit pada rakan-rakan kita. Kepada anda yang berada dekat TikTok, saya sedang membaca komen-komen antara student yang belajar saham bersama dengan saya yang dah merasa keuntungan melalui saham, melalui dividen. Okey, jadi kalau orang tanya saya, boleh ke buat duit dalam saham? Jawapannya pasti boleh kalau kita ada ilmu, kalau kita tahu apa yang kita buat. Okey, dan kena sabarlah dalam proses tu kan, dia ada ups and down. Itu adalah perkara yang normal lah dalam saham ni. Okey, alright, jadi dah dapat dah 4 kriteria yang saya kongsikan kepada anda. Kriteria ni penting ya. Sepatutnya saya ajarkan kriteria ni dekat dalam di akhir sesi live saya. Tapi saya beritahu anda dulu. Kejap lagi kita nak kira macam mana keuntungan dividen kita boleh dapat. Berapa banyak dividen kita boleh dapat, supaya anda dapat gambaran. Boleh semua? Ibu Afiq, macam mana nak join kelas tuan? Siapa yang nak join kelas, okay, anda boleh PM saya dekat Facebook, okay, ataupun anda boleh PM saya dekat TikTok ni. Anda follow saya dulu dekat TikTok, nanti anda boleh message PM kita di TikTok dan nanti kita akan berikan anda link untuk anda daftar. Okay, so kelas saya untuk newbie saham masjid online kita akan buat pada 28 Mei 2022. Okay, dan kita akan buat secara online, Zoom. Okay, so anda boleh dengar saya secara live. Okay, dan sesi itu separuh hari sahaja. Okay, dan program tersebut bernilai RM297. Tapi sekiranya anda daftar sebelum 21 Mei 2022, sebelum hari Ahad ni, anda boleh daftar RM1 sahaja.
Anda daftar RM1 sahaja untuk attend program Newbie Saham Mastery online. Okay, alright. Rashidi Abdul Hamid, Assalam tuan, baru nak berjinak-jinak belajar saham ni. Boleh join. Sesi live ni memang saya ajar secara terbuka. Okay, dan apa yang saya ajarkan ini adalah kriteria-kriteria yang berprestasi tinggi. Sebab ramai orang tak tahu macam mana nak pilih kaunter saham. Jadi saya share dalam sesi live saya. Okay, jadi siapa-siapa yang follow saya secara live, okay, memang bertuah sebab anda belajar direct ilmu-ilmu yang advance. Boleh semua. Okay, dan anda make sure anda tonton secara live sekarang sebab sesi live saya ni eksklusif dan saya akan delete sesi live ni sebaik sahaja selesai. Okay, so kalau anda tak tonton secara live, rugi sangat. Okay, boleh semua. Okay, alright, so berapa ramai lagi daripada anda nak belajar macam mana cara kita menjana pendapatan melalui saham ni? Berapa banyak income yang kita boleh buat melalui saham ni, dividen, dalam saham dividen? Berapa ramai nak belajar? Saya nak ajar satu formula yang very powerful secara live. Boleh? Macam tak ada orang je ni. Kalau ada komen nak dekat ruangan komen, cepat. Okay, Ibu Afiq dah message tuan melalui TikTok. Okay, nanti lepas ni saya akan attend your message dekat TikTok. Okay, Nasaruddin Abdul Rahman nak. Syahrizal Jan nak. Makcik Montel nak. Terima kasih. Saya tak rasa macam ramai yang nak belajar lah. So cukup lah kita belajar ni je lah kalau ramai yang nak belajar, saya share lah. Okay, boleh. Alright, okay, so jom. Okay, ni saya padam ya. Saya harap anda dah dapat dah tadi siapa yang lambat masuk dah terlepas dah kriteria pilihan counter dividen Okay, right. Siapa tak suruh masuk live awal-awal kan? Okay, right. Okay, nak belajar. Okay, jom. Okay, right. So, saya nak share dengan anda berapa income dividen saham income dividen saham. Maksudnya bila kita beli saham tu dan syarikat tersebut memberikan dividen, maka kita akan mendapat keuntungan melalui dividen tersebut. So kita nak kira sekarang berapa sesuatu syarikat tu memberikan dividen. So sebagai contohlah kita kaji sesuatu kaunter saham. Kaunter saham tu namanya kaunter M lah, sebagai contoh contoh saja kaunter M. Dan katakan sesuatu kaunter M ni dia memberikan dividen sebanyak 1 sen. Nampak ke? Kena dekat depan sikit. Sekejap saya kedepankan sikit. Sekejap saya kedepankan sikit kamera ni bagi nampak, boleh? Okay, right. Okay, alright. Nampak? Okay, contoh ni contoh counter M lah Okay, right. So counter M ni dia bagi dividen sebanyak 1 sen. Okay, dan kita pegang dividen ni sebanyak 1000 unit. Okay, so berapakah dividen yang kita akan dapat? Cuba kira. 1 sen darab dengan 1000 unit. Ni kat sini unit unit saham. Ni dividen yang diberikan. Di announce dividen sebanyak 1 sen. So berapakah dividen yang diberikan kepada kita? Kita dapat berapa? Cuba kira. Kita buat kiraan sama-sama. 1 sen darab 1000. Berapa dapat? Cepat. Tulis dekat ruang komen. Siapa ada kalkulator? Okay. So dapat tak RM10? Dapat? Yes, pandai. RM10 ya. 10 ya siapa jawab 100? Ada jawab RM1. Mana betul ni? 1 sen darab dengan 1000 unit dapat berapa? Mi leman 10 dapat RM10. Dapat tak? RM10. Okay, so best tak? Saya nak tanya anda, best tak kalau anda beli saham dan dapat dividen sebanyak RM10? Siapa rasa best? Cuba komen dekat ruang komen. Best ke best? Best tak kalau beli saham dan dapat dividen sebanyak RM10? Best ke best? Siapa suka? Okay, best. Best kan? Best. Okay, alright. So sekarang ni siapa yang nak dapat dividen lagi banyak? Jawapannya, katakan syarikat tu memberi dividen sebanyak 1 sen dan kita pegang saham tu sebanyak 100,000 unit. Kita pegang 100,000 unit kat sini, 100,000 unit. Syarikat bagi 1 sen.
kita pegang 100,000 unit. So berapa dividen kita akan dapat? Tolong saya kira cepat. Tolong saya kira. Berapa ni? Berapa dapat? Siapa orang pertama yang berjaya kira? RM? Pasti best tuan. Nasaruddin pandai 1000. CWM 1000. Nissan Sunny best tuan. Sampai bila nak tunggu untuk dapatkan tuan? Okay, nanti kita tengok announcement syarikat. Okay, alright. So, kalau kita pegang 1000 unit, kita akan dapat RM1,000. Kita akan dapat RM1,000. Betul? Bukan 100, tapi RM1,000 ya. Boleh tak? 1 sen darab dengan 100,000 unit dapat RM1,000. So, masa syarikat tu bayar dividen, duit RM1,000 ni akan masuk ke dalam account savings kita. Pandai. Afizah Imani pandai. Pak Din RM1K pandai. Okey, Ibu Afiq 1,000 Okey, bagus. So sekarang ni kita tengok pula, kalau katakan syarikat tu memberi dividen sebanyak 1 sen, okey, dan kita memegang saham syarikat tu sebanyak 1 juta unit saham. So berapakah dividen yang kita akan dapat? Berapa dividen kita akan dapat? Cepat. Syarikat bagi dividen 1 sen, okey, dan kita pegang 100,000 unit. Berapa? Kita akan dapat berapa dividen? Tolong kira. 1 sen darab 100,000 unit. Pandai. RM10,000. Yes. RM10,000. Jadi inilah dia income yang kita boleh buat dalam saham. Okay. So sekiranya sesuatu syarikat ni, contohlah Counter M kan, kita kaji saham ni. Okay, dia bagi dividen sebanyak 1 sen sahaja. Tapi kalau kita pegang 1000 unit, kita dapat RM10. Kalau kita pegang 100,000 unit, kita dapat RM1,000. Okay, kalau kita pegang 1 juta unit, kita akan dapat RM10,000. Betul? Jadi best tak? Setiap kali pemberian dividen, kita dapat RM10,000. Best ke best? Okay, alright. So, what if, okay, kalau Counter M ni, dia beri dividen bukan sekali setahun, tetapi dia bagi dividen sebanyak 3 ke 4 kali dividen setahun. Maksudnya setahun dia bagi dividen sampai 3-4 kali. Okay, so kalau katakan anda beli saham ni sampai 1 juta unit saham, okay, dan anda pegang anda dapat sekali dapat dividen RM30,000, maka dividen yang anda akan dapat adalah RM30,000 ke RM40,000 setahun. Itulah income dari saham. Okay, alright. So bila orang tanya saya berapa income sebagai seorang pelabur dan trader saham ni, okay, dia bergantung kepada, okay, berapa unit saham yang anda beli. Anda beli 1,000 unit ke, 100,000 unit ke, 1 juta unit. Lagi banyak unit saham yang anda pegang, lagi banyak dividen yang anda akan dapat. So, kalau anda beli saham tu, dia memberikan dividen sampai 3-4 kali dividen setahun, maka anda darabkanlah. Darabkan 3, darabkan 4, bergantung kepada berapa unit saham yang anda pegang. Okay? Jadi, income dalam saham ni, okay, bergantung kepada tindakan kita. Okay? Ataupun ilmu yang kita adalah dalam saham. Okay? So, lagi banyak pegangan saham kita, maka lagi banyaklah dividen yang kita akan dapat. Okay? Alright, Mar Akiaro, boleh simpan lama lah tuan dalam tu. Boleh. Selagi syarikat tu memberikan dividen, selagi syarikat tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan, maka kita akan dapat, kita boleh pegang saham syarikat tersebut. Okay? Dan along the way, harga saham akan turun dan naik. Okay? Jadi kita nak membeli saham tu ketika harga dia murah. Okay? Jadi anda kena faham. Okay? Walaupun kita belajar dekat sini, okay, saham syarikat ni, kalau kita nak beli 1 juta unit kan, contoh 1 juta unit atau 100,000 unit, bukanlah bermaksud kita kena beli lamsam 1 juta unit saham. Kita boleh beli sikit demi sedikit. Kita beli saham tu contohnya 1,000 unit dulu, lepas tu nanti bulan depan kita beli 1,000 unit lagi, bulan depan kita beli 1,000 unit lagi. So bila kita beli sikit-sikit, akhirnya nanti kita akan dapat lebih banyak unit saham, pegangan unit saham di Bursa Malaysia untuk kaunter yang kita pilih tersebut. Okey. Jadi menjawab tak persoalan berapa income pelabur saham? Okey, orang yang melabur dalam saham. Jawapannya adalah tengoklah berapa unit saham yang anda pegang. Contoh anda pegang kalau sampai 100,000 unit, dapatlah
4 angka kan. Jadi itulah perkara yang kita boleh buat dalam saham ni. Okay, so best ke best? Siapa yang rasa best belajar saham? Siapa yang best, komen best dekat ruang komen. Mr. Smile, ya terjawab TNM. Alright, terbaik. Ni kita baru belajar tentang dividen. Kita belum belajar lagi tentang capital gain. Nanti kita akan belajar nanti dalam sesi live yang akan datang. Nanti saya akan share dengan anda macam mana kita boleh buat income dari saham ni melalui capital gain pula. Okay. Abah Nobi, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana nak beli saham? Okay, macam mana nak beli saham? Anda kena ada akaun CDS. Akaun CDS tu adalah bila kita buka akaun CDS tu, dia membolehkan kita membeli dan menjual saham semudah menggunakan smartphone kita. Kita boleh tekan button buy dan kita boleh tekan button sell. Okay, right. So anda boleh belajar macam mana nak buka akaun CDS tu nanti. Okay. Alright, Ayim Penyayang, memang best belajar ilmu menjana income pasif. Terima kasih sama-sama. Okay. Alright, jadi itulah dia. Saham, pelaburan saham ni, bila kita beli saham untuk target dividen, maksudnya kita sedang fokus kepada membina income secara pasif dalam saham. Pasif bermaksud kita beli, lepas tu kita boleh tinggalkan selagi syarikat tu memberikan dividen, maka kita akan mendapat dividen. Okay. Alright, Raisuddin Ryan, kalau tuan, kalau syarikat tu mengalami kerugian, mereka tetap akan bagi dividen ke? Jawapannya tidak. Okay, sebab keuntungan syarikat ni, okay, dia bagi dividen berpandukan kepada keuntungan daripada perniagaan syarikat, keuntungan terkini. Jadi kalau syarikat tu mengalami kerugian, berkemungkinan dividen tu tidak dibayar kepada pemegang saham. So bergantung kepada announcement syarikat. So that's why tadi dalam kriteria pemilihan kaunter saham dividen, kita ada tengok yang nombor 2 kan, kita tengok dia punya quarter report kan. So kita nak tengok dia punya turnover dan dia punya net profit sentiasa menjalankan perniagaan yang menguntungkan dan syarikat buat duit dalam perniagaan dia. So kalau syarikat tu mengalami kerugian, okay, dan kita boleh tahulah kemungkinan dia punya pemberian dividen akan merosot. Macam tu. Boleh? Okay. Kalau dah ada akaun CDS macam mana? Kalau dah ada akaun CDS, maka anda dah boleh download mobile app, okay, untuk buat urusan jual beli saham. Okay. Alright, Hasmadi Muhammad, tuan, Sitos boleh buka akaun CDS ke? Anda kena tanya kepada syarikat broker dan investment bank. Bila nak buka akaun CDS tu, anda tanya kalau ada Sitos ke Sikris ke, boleh buka akaun CDS ke tak? Sebab ada syarikat dia berbeza-beza lah. Syarikat broker dan investment bank, ada yang boleh, ada yang tak boleh. So anda pergi ke syarikat broker tersebut dan tanya direct, dan mereka akan advise lah sama ada boleh ataupun tidak. Okay? Boleh? Abah Nubi, apa nama appsnya tuan? Tuan buka akaun CDS anda apa? Buka akaun CDS dengan company ataupun syarikat broker yang mana? So setiap syarikat broker berbeza-beza lah. Macam tu, okay? Ibu Afiq, modal untuk buka akaun CDS. Nak buka akaun CDS hanyalah RM10 sahaja. Macam tu, okay? Okay, Hasmadi Muhammad. Baik. Thanks tuan. Okay, right. Okay, so seronok tak belajar saham? Okay, right. So macam itulah saham ni. Okay, dan basically ramai orang tak mengenali lagi tentang saham ni. Ramai orang tak tahu tentang peluang yang ada dalam pasaran saham. Okay, jadi apa yang saya buat adalah saya banyak berkongsi dengan orang ramai tentang bagaimana cara untuk mulakan langkah dalam saham. Ramai orang nak buat saham, ramai orang nak jana pendapatan melalui saham, tapi tak tahu cara macam mana. Okay, so saya buat banyak sharing dalam sesi live macam ni. Okay, dan saya ada buat video. Okay, siapa yang follow saya dekat TikTok, ada banyak video-video pendek yang saya buat khas untuk kongsikan dengan anda macam mana cara nak buat duit dari saham. Okay, jadi kepada anda yang belum follow saya, make sure anda follow saya dekat TikTok, Tuan Nizam Malik. Dan anda boleh tonton video-video yang saya buat dekat TikTok ni. Okay, semoga dia membantu anda untuk mengenali pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So, sekarang dah pukul berapa dah ni? Sekarang pukul 12.39 tengah hari. Okay, jadi kepada anda semua yang bersama dengan saya ucapkan terima kasih. Okay, jadi insyaAllah esok kita akan jumpa lagi dalam sesi live macam ni. Saya akan live setiap hari Isnin sampai hari Khamis
pukul 12 tengah hari. Itu jadual saya untuk live, dan saya akan live di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Okay, jadi anda boleh follow dekat Facebook ke dekat TikTok, anda boleh follow. Okay, tapi make sure anda kena follow saya secara live, sebab lepas habis live, okay, video live ni tidak akan ada recording. Okay, so make sure anda tonton secara live, okay, dan belajar bersama dengan saya. Okay, boleh semua? Alright. Okay, saya nak baca komen sikit. Okay, Ayim penyayang, kepada newbie saya sarankan belajar dengan Tuan Nizam. Memang senang faham dan mudah di-apply. Ilmu free pun memang macam ilmu berbayar. Alhamdulillah. Okay, alright. Saiful Jasman is watching. Baru join Saiful Jasman. Okay, alright. Okay, so terima kasih. Dekat TikTok kita dah ada 101 viewers, 102 viewers. Yes. Okay, right. Terima kasih follower saya di TikTok. Okay, saya memang seronok lah buat TikTok ni sebab ramai yang follow saya. Dan dekat TikTok ni kan, yang bestnya sebab dia aktif tau. Ada soalan, okay, lepas tu komen dan sebagainya kan. Jadi siapa-siapa yang belum follow saya dekat TikTok, make sure anda follow saya sekarang di TikTok. Okay, search Tuan Nizam Malik dan klik button follow. Okay, dan lepas tu tonton video saya, komen-komen dekat situ. Nanti dekat TikTok ni saya boleh buat video respon. Mungkin anda ada soalan-soalan yang saya rasa saya boleh jawab terus, saya akan jawab menggunakan video respon. So lagi best kan? Okay, so make sure anda follow saya dekat TikTok. Okay, dan anda aktifkan diri anda dekat TikTok Tuan Nizam Malik. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja, okay, untuk sesi sharing pada hari ini. Kepada sesiapa yang berminat nak belajar saham bersama dengan saya, anda terus PM dekat Facebook page. Okay, message saya terus dekat Facebook page. Dan siapa yang dekat TikTok juga, siapa yang nak belajar, okay, Hanis Jalaluddin, macam mana nak join kelas? Okay, kalau nak join kelas, anda just PM saya dekat TikTok ni, alright, dan anda kita akan berikan info macam mana anda boleh daftar ke program Newbie Saham Mastery Online nanti. Okay, Amir Dos, tapi saham bursa tengah teruk. Ada counter yang teruk, ada counter yang bagus. Jadi dalam kajian saham ni kita fokus kepada counter yang bagus. Okay, counter yang bermasalah kita tinggalkan. Jangan kacau counter-counter bermasalah. Okay, alright, so setakat ini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pukul 12 tengah hari. Set your time. Okay, jangan terlepas untuk join secara live. Kita jumpa lagi. Selamat berhari raya lagi. Dan selamat lunch, siapa yang nak lunch. Okay, dan selamat berpuasa kepada siapa-siapa yang berpuasa. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.